السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا ببركة علومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ada ni dah 29. 20? 9. Wih, mana dah 29. Pada kata Perenggan yang kedua tadi, ketahui olehmu. kata musannif kita rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya berdusta itu haram, melainkan tidak haram kerana sangat berhajat kepadanya. Maknanya dusta termasuk dari bawah kata apa? Bab yang kedua menyatakan sangat loba atas berkata-kata. Baik, itu dia. Dusta satu pekerjaan haram dalam Islam berpunca daripada kuat makan. Bila kuat makan dia boleh menyebabkan jadi pendusta. Betul tak? Antara sebab-sebab pendusta ialah kuat makan. Bawah maklum dah. Jadi kita semua ni tak kuat makan cuma habisnya lah. Alamak, dia masuk kuat makan tu beza lah. Dia makan kita. Bantang itu. Beza kuat makan. Tu. Sebab dia kata Ustaz semai kamu apa dia? Ni kalau orang miskin ditanya apa nak makan hari ni tak? Tu. Kalau orang kaya kat mana nak makan? Kalau orang pemimpin siapa kita nak makan? Wallahualam. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala baik. Baik, kata musannif kita rahimahullahu ta'ala, punca daripada banyak makan ataupun sangat loba kepada makan, ketahui olehmu bahawasanya berdusta itu haram. Berdusta itu haram. Baik, melainkan yakni tidak haram kerana sangat berhajat kepadanya, yakni kepada dusta. Sangat berhajat kepadanya, kepada dusta. Baik, sangat hajat kepadanya, kepada dusta tu ada banyak takwil. Ada takwil makna tu yang paling kuat sekali, kalau kita tak dusta menyebabkan mati. Itu makna berhajat tu. Setengah orang mengatakan darurah. Apa makna darurah? Satu perkara yang kalau kita buat boleh membawa kepada mati. Seperti mana kita harus makan daging babi dengan sebab menjaga nyawa. Kalau tak makan, pada hukum adat kita mati. Tapi kita makan bukan untuk mengenyangkan, makan untuk menjaga nyawa. Begitu juga dengan dusta. Dusta itu asal hukum dia haram. Tetapi ada bila perkara-perkara yang menyebabkan terpaksa berdusta. Yang sebab tak berdusta kita mati. Maka di sana kita dibenarkan dusta. Seperti berdusta pada peperangan. Kalau kita tak dusta, kita mati. Maka di situ kita harus berdusta. Setengah ulama memperbahasakan dusta pada peperangan ini dengan nama baru, iaitu strategi. Bukan akidah, dia panggil strategi. Kalau Indonesia strategi. Indonesia strategi. Indonesia strategi. Wallahualam. Seperti berdusta pada peperangan yang kita ambil daripada hadis Rasulullah, penghalusannya al-khirbu khid'ah, iaitu peperangan itu satu tipu daya. Mana tipu daya dijadikan strategi dalam peperangan, seperti mana berlaku ketika peperangan Badar. Apabila Rasulullah SAW memilih tempat yang dia rasa ijtihad dia tempat itu tepat dan baik untuk jadikan tempat benteng ke pusat center kepada batalion perang. Tiba-tiba ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, adakah ini daripada Allah ataupun ijtihad?" Nabi kata bukan daripada Allah, daripada ijtihad aku. Baik. Di situ kadang-kadang berlaku khilaf dengan ayat kata wa ma yuntiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak bertutur Nabi Muhammad
melainkan wahyu. Tu dengan makna apa dia? Tidak bertutur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam in huwa, tidak adalah dia Quran. Yang Nabi sebut daripada Quran tu illa wahyun yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan akan oleh Allah Ta'ala. Adapun daripada hadis kadang-kadang berlaku ijtihad. Allah alam saja. Jadi bila sahabat tanya, adakah ini ijtihad ataupun wahyu? Nabi kata ijtihad. Adakah kamu benar akan daku ijtihad yang lain? Nabi kata silakan. Setempat kita kata apa dia? Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Itu keadaan yang kita ambil antaranya lah. Maka sahabat tadi elok kita ambil di kawasan tepi apa dia panggil wadi. Kita sini panggil lombong ataupun kawasan berair. Jadi sekiranya kita berlaku perang, musuh kehausan, maka mereka akan pergi ke kawasan air. Di sana kita akan dapat mengalahkan mereka lah. Sebab kita sudah tunggu tempat tu. Maka Nabi bersetuju dan pergi ke tempat tersebut. Itu dia panggil al-harbu khida'ah. Peperangan satu tipu daya. Sebab itu bila kita berperang berkaitan dengan politik, kita perlu terima hakikat ada peperangan psikologi. Di mana berlaku ke atas Syiah dan kita dan lainnya contohnya. Allahu'alam. Itu kena kepada satu seminaran untuk perbincangan lebih detail lagi. Adapun kita bincang ni masalah dusta, bukan masalah peperangan. Baik. Cuma nak cerita tempat yang diharuskan dusta. Baik, yang kedua, dan berdusta itu kerana mendamaikan orang yang berkelahi. Berdusta kerana mendamaikan orang berkelahi juga dusta yang dibenarkan oleh syarak. Allahu'alam saya. Dan yang ketiganya, berdusta suami tak kala ingkar. Di sini Firamli pun kata tipu sunat, dia kata. Dan berdusta suami tak kala ingkar dia di hadapan isterinya. Apa ingkar dia? Bahawa ada madunya lebih kasih kepada dia. Bahawa ada madunya lebih kasih kepadanya. Tak ada dah. Sama je. Tak ada apa beza. Saya dengan awak sama saja. Masa isteri satu dia panggil sayang, dah dua dia panggil saya dengan dia dengan awak sama je. Dia panggil awak dah. Dia buat macam pekerja bot nelayan. Kalau nelayan dia panggil awak-awak dia. Ni yang dari itu. Dia punya dua dia panggil awak dia. Bila seorang dia panggil sayang. Itu beza selera dah. Allah, kalau bahasa Jawa dia pakai honey. Ni kan. Allah. Bahawa ada madunya lebih kasih kepada dia. Madu dia lebih kasih kepadanya. Maknanya suami dia lebih kasih kepada madu daripada lebah. Wallahualam saya. Dan apabila harus berdusta, baik, baru kita buat kesimpulan. Dalam keadaan asal hukum dusta haram, bila kita haruskan akan dia, sudah tentu dia ada perlu kepada beberapa syarat. Maka antara syaratnya, apabila harus berdusta, kalimah apabila itu syarat-syarat nanti di jumlah syartiah dia panggil. Dan apabila harus berdusta, muka surat 29. Mana yang di kitab tak jumpa muka surat 29. Kalau tak jumpa juga, buat jumpa tak apa. Kalau kitab Rumi tak tahu soal tu. Ada 74. 74. Kalau kitab buku Rumi 74. Wallahualam. Kalau bahasa Jawa 74 dah. Wallahualam. Qala Mu'adib rahimahullah ta'ala, ini syarat. Disebut kalimah apabila syarat. Baik. Kemudian biasanya lah penggunaan kalimah apabila dan memberi faham makna sentiasa. Ataupun kita kena jaga tu. Apabila harus berdusta, makna kerja yang terpaksa didustakan ni benda tu kerap berlaku. Maka baru dia panggil boleh dusta. Kalau benda tu tak kerap berlaku, dia tak boleh dusta lagi. Contoh dia, maka yang lebih baik bahawa memakai ia. Jangan baca memaki. Dia jauhi dengan Rumi ni. Sanang Rumi lagi dah. Tapi jauhi ni ada memakai. Bahawa memakai ia akan tauriah. Akan tauriah. Apa benda tauriah tu? Dan iaitu tauriah menyebut ia suami ataupun yang bergaduh tu akan perkataan yang ada baginya dua makna. Kalimah tu satu. Adanya. Tapi dia punya makna dua. Allahualam saya dah. Tu bahasa kita apa? Kalimahnya satu dua makna. Bela. Hela tu kerjanya, perkataan tu. Kalimah yang satu kalimah tapi dua makna. Ada? Sepak. Sepak sepak. Tu lain. Sepak dengan sepak.
Ada yang berbeza. Maksud sama, tapi kalimah yang satu. Maksudnya berbeza, bukan makna sama. Maksudnya berbeza, kalimah yang sebutnya satu. Tak adalah kalau madu kan. Kita sebut madu. Kita kehendakkan dengan tu apa dia? Madu lebah. Tapi orang lain dengar tu madu tu mana ada isteri yang kedua. Contoh gitulah. Kalimahnya satu. Maknanya dua. Wallahu a'lam. Tapi tak kala tu kita guna tauriah lah. Wallahu a'lam. Tu. Kau nak lelaki sungguh-sungguh dengar dia. Kau perempuan bakal nak muntah tu. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Iaitu kata dia tauriah menyebut ia suami akan perkataan yang ada baginya dua makna. Dua makna baik. Satu makna yang hampir dan satu makna yang jauh. Satu makna yang hampir, satu makna yang jauh baik. Maka menghendaki ia suami akan makna yang jauh itu. Tidak makna yang dekat, makna yang jauh. Biasanya sebut saja madu, orang faham kata isteri dua, itu dekat. Sebut saja madu, orang faham isteri, itu dekat di situ. Jauh makna jauh, madu lebah. Jadi kita kendak ke makna madu lebah tu. Jangan sekalipun dia dengar, nak dengar madu. Allah Adam saya. Tu. Nanti saya buang madu saya tu, jangan takut. Saya buang madu saya. Padahal madu lebah tu nak buang. Bukan madu tu. Okey bang, tak apa. Saya dengar si abang nak buang madu tu dia. Buang je, jangan main-main bang. Kalau abang tak buang, abang siap. Aku memang buang madu tu kan. Apa yang madu lebah nak dibuang. Bukan madu tu. Dengar, wallahu a'lam saya. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Sekarang orang sini nak tipu tak boleh sebab dia mesti mak dah tahu. Abang madu apa nak buang? Madu apa nak buang? Ada faham itu tak? Wallahu a'lam saya. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Baik. Habis masalah dusta. Ada pun mengumpat pula. Hukum mengumpat haram. Punca mengumpat pun banyak makan juga. Bukan banyak makan, sangat lupa kepada makan. Jadi mana punca mengumpat datang daripada situ. Maka iaitu mengumpat, menyebut engkau akan saudara engkau se-Islam. Menyebut engkau akan saudara engkau se-Islam. Kafir tak apa. Sebab dia kena ke Islam saja. Kalau ikut kita Arab kata saudara engkau yang se-Islam. Sebut dengan perkataan yang benci ia saudara engkau akan dia akan perkataan. Baik, jadi mengumpat tu jika mendengar ia akan dia. Kalau tak dengar dia tak panggil mengumpat. Dia panggil apa? Kalau tak dengar dia, kalau dinamakan mengumpat tu jika mendengar ia akan dia. Baru dia panggil mengumpat. Kalau dia tak dengar dia panggil apa? Fitnah. Kalau fitnah ni benda tu apa dia panggil, benda tu betul. Kemudian kita teringin macam dia dapat. Kita panggil fitnah. Kalau tohmah, kita buat satu tuduhan tetapi tuduhan tu tak ada bukti. Itu panggil tohmah. Tu. Kalau kita kata cerita hal orang boleh? Dia tak masuk mengumpat ni. Dia panggil cerita hal orang je. Macam orang Kedah lah. Tu bukan nak kata. Lepas tu dia kata. Mana kan? Tu dia panggil mengata. Tu Kedah dulu lah, Kedah sekarang tak ada masalah. Dia panggil mengata lah. Dia tak masuk mana mengumpat. Dia panggil duduk mengata saja. Itu pun haram juga. Tapi haram tu cukup dengan taubat. Tak payah jumpa Tuhan. Tapi kalau sampai jika mendengar dia akan dia, masa tu kita wajib nak taubat, nak lepas ni, kena jumpa dia. Baru nama dia mengumpat. Kalau tak sampai dekat dia, dia panggil mengata. Bahasa kita lah. Bahasa Jawa, wallahualam tak ingat. Sekalipun engkau benar. Nampak tu. Sekalipun engkau benar. Mana kita mengata. Ataupun cerita hal orang. Tapi kalau sampai dekat dia, dia panggil mengumpat. Tak sampai dekat dia, dia tak panggil mengumpat. Itu dia beza dia. Baik. Sama ada engkau sebut akan kekurangan pada dirinya. Tu. Sama ada engkau sebut akan kekurangan pada diri dia. Tu kan. Muka comel dah lah. Tapi perangai, Allah. Dah ya. Allah ada dia. Tu dia. Semayang tak tinggal. Kaki ya Tuhan tu. Ada kan? Nanti dia panggil mengumpat kalau sampai dekat dia, mengata kalau belum sampai dekat dia. Tak tahu lah kalau ada jenama lain. Tapi yang kita jumpa kalimah mengata
cerita hal orang, lepas tu mengumpat. Percaya dua perkara yang berbeza. Baik. Atau pada akal dia. Tu pada akal dia kan. Tu. Atau pada perbuatan dia. Tu tengok perbuatan dia bermasalah ada kan. Kelulusan dia tahan juga. Tapi kerja, ya Allah. Kan? Tu pada perbuatan dia. Dan pada perkataan dia, Masya Allah, mulut dia macam laser tadi. Betul kan? Allah alam saya dia. Atau pada kain dia, Masya Allah, kain dia. Dan atau pada yang lain. Masuk, buat tempat masuk buat tempat masuk. Diri, akal, perbuatan, perkataan, pakaian. Atau pada yang lain, banyak tu. Yang dapat dinyatakan sini 5 perkara. Yang lain itu banyak lagi lah. Masakan tu, masakan. Tu. Kenapa kau bukan kedai? Gini aku tak apa-apa dia masak. Dah, masuk lah. Tekan masak kat kedai tu dengar. Besok bini dia pergi kedai. Weh, malam tu lagi kau ada cerita kau masak tak sedap ni. Parah tu kan? Masya Allah saya dia. Tu. Last minute besok kita tak pergi kedai beli. Suami dia pergi kerja saja, dia pergi beli makan kat kedai. Dia beli masak kedai, dia orang di rumah. Suami dia makan. Wah, pandai awak masak tahu lah awak, tahu saja. Alhamdulillah rahimahullah ta'ala baik. Telah berfirman Allah Ta'ala. Apa firman dia? Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kata dia. Arti sabda Nabi. Firman Allah Ta'ala. Apa dia? Dan jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengah. Tempat haram dia. Tempat haram tu kalimah la tu. Tempat la tu dipanggil usul fiqh. Ya ghadab ba'dukum ba'da itu dipanggil fiqh. Itu dari fiqh. Adapun kalimah huruf la tu itu dari usul fiqh. Adakah kasih bahasa kita, adakah suka seseorang kamu memakan daging saudara yang mati? Makan daging saudara seseorang kamu yang mati, suka ke? Itu dipanggil takrif. Takrif ke kata apa? Tanda soal. Takrif kita panggil sindir. Adakah ada kalimah sindir atau kalimah tanda tanya? Sindir ya. Maknanya tak, jangan makan dah maknanya. Kalau sindir itu, jadi kalimah sindir ni masuk dalam bab hukum. Kalimah kata masuk kalimah sindir tu. Dan atau di hukum tu kena kenal kalimah khabari, kalimah sindir, kalimah tegah, kalimah apa semua tu. Baru kita boleh hukum ke mereka. Kalau tidak sekat khabari saja belum tentu boleh hukum, belum tentu boleh hukum mereka lagi tu. Tu cara guna berdalil dalam mazhab Syafi'i kita. Baik. Maka benci kamu akan dia. Maka benci kamu akan dia. Itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kalimah jangan tu dia boleh makna haram, dosa besar, haram, dosa kecil. Dia boleh makna situ. Sebab tegah dia mesti dua makna. Kalau tegah, tuntutan tegah tu kuat. Apa makna kuat? Tuhan janjikan seksa, maka dia panggil haram. Kalau Tuhan tegah tapi tak ada janji seksa, itu dia. Biasanya juga haram, dosa kecil. Kalau tegah kait dengan seksa, jadi haram, dosa besar. Sekarang Al-Quran ni dia umum, ada khilaf ulama sini kata haram, dosa besar, dosa kecil. Sebab tak ada Al-Quran. Baik, kita tengok dekat bawah. Dan bersabda Nabi SAW, Iyyakum wal ghibata fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Maksud tempat kait dosa besar. Sebab zina dosa besar. Lepas tu Nabi serupakan riba dengan dosa besar. Jadi hadis ni mukhassis, menentukan hukum riba dalam Quran yang tak dinyatakan secara mutlak. Dosa besar dan kecil di sini dinyatakan. Tu fa innal ghibata mengumpat lebih besar daripada zina. Zina tu dosa besar dah. Nabi kata ni lebih besar lagi. Mana dosa besar? Itu panggil taksis mukhassis dengan hadis baik. Kata musannif kita rahimahullahu ta'ala, bila Nabi kata asyaddu minaz zina, qila lahu, dikatakan bagi Nabi tema dia baik. Qala innar rajula qad yazni wa yatubu Allahu alayhi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfiru lahu sahibuhu. Artinya kata Nabi,
jauhkan olehmu kamu akan diri kamu dan takut olehmu akan mengumpat. Kenapa pula? Tu sahabat tanya. Kerana bahawasanya mengumpat itu lebih bersangatan nisbah dosa daripada zina. Kenapa pula? Dikatakan bagi rasa apa? Betapa? Macam mana pula dosa mengumpat lebih daripada dosa zina? Artinya, maksud perkataan Nabi, kerana apa mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina? Bersabda ia Nabi SAW, bahawasanya seseorang laki-laki itu terkadang berzina ia dan taubat ia, maka menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Dan bahawasanya orang yang mengumpat itu tiada diampuni baginya bagi orang mengumpat, hingga mengampuni baginya oleh orang yang diumpatnya. Ada tempat dia itu mana lebih besar dosanya daripada dosa zina, sebab tidak lepas dosa, melainkan dia kena minta halal daripada orang yang diumpat. Baik, kemudian dilihat lagi pula tempat menyokong dalil kata mengumpat ni dosa besar dan menilai oleh Nabi SAW. Tempat tilik ke dalam api neraka, waktu tilik pada malam Mi'raj. Apa dapat daripada tilikan tu? Maka tiba-tiba selepas tilik-tilik di dalam neraka tu beberapa laki-laki yang memakan bangkai. Maka bersabda ia Nabi, siapakah mereka itu Jibril? Berkata Jibril, mereka itu yang mengumpat manusia. Lebih kuat lagi, tempat dalam neraka. Kata musannif kita lagi rahimahullah ta'ala, dan ketahui olehmu bahawasanya mengumpat itu haram dengan ijma'. Nampak? Lepas dia nyatakan 3 dalil, Quran, hadis, bahawa dia kata haram dengan ijma'. Mana haram mengumpat? Pertama dengan Quran, kedua dengan hadis, yang ketiga dengan ijma'. Itu jalan kita berdalil. Quran, kitab, sunnah, wal ijma', wal qiyas. Tapi mengumpat dan bab qiyas ni tak masuk. Cuma penjeramaan mengumpat saja, atau kadang-kadang di dalam bab qiyas. Dalam bab sabit mengumpat, mereka ambil dari Quran, hadis dan ijma'. Adapun jenama mengumpat tu, itu ambil daripada jalan qiyas. Bahawa macam ni mengumpat, bahawa macam ni tak. Sebab kalau jumpa lagi kitab lain, dan apa makna mengumpat? Menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia akan dia. Cakap tu saja. Lepas tu dah cari pula lagi dari lain, kias lagi pula jumpa. Jika mendengar ia akan dia. Itu jadi himpun dua tu. Jadi dia ada 3-4 ulama dah buat tak ada sini. Jadi ulama kita pengarang kitab ni, dia himpunkan semua sekali tu. Jadi apa dia? Syarat berkata mengumpat, jika mendengar ia akan dia. Wallahu a'lam bishawab. Apa dia ijma'? Bahawasanya mengumpat itu haram dengan ijma', melainkan tidak haram. Ijma' ulama tidak haram. Kalau haram pun mungkin ikhtilaf. Apa dia? Pada 6 tempat saja diharuskan padanya mengumpat. 6 tempat harus padanya mengumpat. Tapi tengok tuntutan juga. Walaupun dia harus, dia mesti ada muqayyad dia. Kalau tak ada muqayyad tak boleh juga. Sebab dalam Islam apa hukum, dia mesti ada hukum wad'i. Bila kita kata haram, dia mesti ada syarat, dia mesti ada sebab, dia mesti ketiadaan mani. Baru dipanggil sah. Perkataan itu diterima akan oleh syarat. Kalau kita kata halal, apa sebab dia? Apa sebab dia? Apa syarat dia? Dia tiada mani, maka dia panggil halal. Kalau kita kata halal, apa sebabnya? Ada jawapan. Apa syaratnya? Ada jawapan. Tak ada mani, tiba-tiba ada mani, maka halal tu tak masuk dalam syarat. Halal pada diri sendiri saja. Wallahu a'lam. Itu cara berhukum dalam Syafi'i kita. Kata musannif kita rahimahullahu ta'ala, 6 perkara tu tempat yang diharuskan mengumpat tu. Pertamanya, orang yang mengadu kepada raja, ataupun mengadu kepada qadi, ataupun mengadu kepada ustaz. Apa aduan dia? Berkata ia orang yang mengadu, si anu tu menzolim dia akan daku. Nanya. Ataupun dari kepada polis lah. Mana tu panggil polis. Kalau isteri qadi, suami dia pukul dia. Contohnya gitu lah kan. Ataupun suami dia mengadu kat qadi, kenapa? Isteri aku pukul aku. Ada kan contohnya. Wallahualam saya ada bukan tak ada. Ada report kat saya sampai. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala. Ada juga lagi tu mana baru juga lah suami tu mana kan? Kena pukul ni isteri teruk tu. Nak kesian tengok ni. Jadi isteri dia masa sekolah dia tak ada taekwondo kat jadilah. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala.
Baik, pertama orang yang mengadu kepada raja. Masa dia adu dia repot lah. Mamak ni buat apa. Itu mana dia ceritakan masalah mamak kepada si raja tu. Si anu menzolim ia akan daku. Atau mengumpat tapi diharuskan. Makna dibenarkan pada syarat. Dan menyebut ia akan kejahatannya itu. Apa yang jahatnya disebut. Harus pada ketika itu. Orang lain jangan. Kita dengan kawan tak boleh. Sebab tak ada faedah. Kita dengan raja ataupun polis ditangkap, tu boleh. Yang keduanya orang yang meminta tolong pada menghilangkan maksiat, tu harus masa tu boleh dia mengumpat. Dia nak menghilangkan maksiat, dia tak boleh, maka dia minta tolong dengan mengumpat. Maka harus bagi orang tadi tu bahawa berkata ia orang tu si anu tu mengerjakan maksiat. Tolong olehmu akan daku pada menghilangkan dia. Jadi masa dia cerita ke orang tu, dia cerita lah mamak kelewat maksiat tu. Padahal menceritakan hal mamak tu, walaupun sekalipun kau benar pun dia panggil mengumpat. Tapi dalam bab ni diharuskan dan menyebut dia akan nama maksiat itu. Baik, yang ketiganya orang yang meminta fatwa. Mak apabila berhajat kepada menyebut pertanyaan, seperti berkata oleh isteri, suami aku seorang yang kikir. Masa tu boleh. Tapi dia hanya boleh dia dengan ustaz saja. Yang minta fatwa saja. Orang lain tak boleh dengar. Tu melainkan kalau nak dengar pun dia nak ambil buat catatan sajalah. Adapun dia tanya dekat IKIM tu, saya tak nampak dekat mana. Satu Malaysia tahu dah. Kalau dia cakap tu lain cerita Allah Alam. Atau dia buat cerita tak apa. Dia buat cerita. Soalan saya ustaz, kalau ada mana-mana suami tak kira siapa pun, dia pukul isteri dia macam ni dia tak apa. Ustaz, suami saya tadi tak ada nama dia apa? Nama siapa? Nama saya Minah bin Scrambler. Ada suami dia kenal siapa ni? Itu tak boleh tu. Sebab dah Satu Malaysia tahu. Habis ni Allah Alam. Tapi tak tahu dapat berita tak tahu lah. Satu Malaysia kan. Mu'alif rahimahullah ta'ala ada. Dia kena masa ketika tu, kalau ada macam tu, dia tak ada tanya nama. Dia tanya nama habis. Sebab dia akan tahu. Walaupun dia tak kata siapa pun. Tapi kalau dia buat cerita tak apa. Dia buat cerita. Macam mana start hukumnya? Kalau ada mana-mana laki-laki, dia buat isteri dia macam ni. Dia tak apa tu, dia pertanyaan. Tidak melibatkan yang hidup dan yang mati. Dia sebut dah, suami saya. Saya sayang dekat dia Ustaz. Dia peramah orang dia, baik orang dia. Cuma, dia cuma dah. Dia baring sayang kasut. Itu juga nak. Itu tak boleh tu. Orang kampung semua dah tahu. Satu Malaysia tu kan. Termasuk Sabah dan Sarawak. Lebih lagi, Singapura pun masuk. Tu tak boleh. Kalau tahu saya lah. Sebab dia tanya fatwa tu, dia individu kan. Apabila berhajat kepada menyebut pertanyaan, seperti berkata oleh isteri, suami aku seorang yang kikir. Suami aku seorang yang kikir ia. Apa makna kikir? Tiada memberi ia bagiku akan yang memadai daripada nafkah. Adanya. Maka adakah harus aku ambil daripada hartanya? Setengah yang memada bagiku. Boleh tak aku ambil tanpa dia takut? Nabi kata boleh tak tu ambil. Kalau padalah, kalau nak pakai hari ni 100, ambil 100 je. Jangan ambil 1000, ambil 100 je. Jangan. Tak boleh amat. Tu dia balas, itu dia haruskan akan dia. Allahu'alam. Baik. Keempatnya yang menakutkan akan orang Islam, haknya harus mengumpat daripada kejahatan orang lainnya. Orang lain tu dia buat benda jahat, tapi rupanya baik. Takut orang tertipu dengan dia, maka kita pun umpat akan dia. Bimbang sebab orang lain yang tak tahu penipuan itu, maka dia panggil, maka orang lain tertipu dengan. Contohnya macam mamak tu dia ada masuk ajaran sesat. Ada kan? Jadi orang ajaran sesat ni kadang-kadang dia lebih baik ibadat daripada kita orang yang tak sesat. Dalam sejarah Islam semua macam tu. Tu macam Mu'tazilah. Masya-Allah saudara ni. Abu Ali Al-Jubai, orang terpengaruh dengan ajaran dia sebab dia kaki kuat beramal. Kalau orang masuk masjid pukul 2, pukul sebelum zuhur tu pukul 1, pukul 12.30. Dia pukul 12 masuk dah. Orang keluar masjid lepas zuhur pukul 2, 2.30 boleh keluar. Masa dia penuh beramal saja. Rupanya ajaran dia Mu'tazilah. Macam Al-Harith Al-Muhasibi.
Sampai ke Imam Ahmad pun pening kepala kadang. Sebab dari segi beramal dahsyat semua. Dia banyak begitu. Allah Akbar tu kita kadang terpedaya tu. Tengok orang tu Allah dia Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah dia. Dah sebenarnya dah terpengaruh semua dah okey. Maka dia pun gelar dia Tuhan Harun. Yang tu memang tu banyak begitu. Dia akan mula-mula dia akan gunakan dengan amalan. Wallahu a'lam sahaja. Sebab tu kata Aba Yazid Al-Bustami, kalau kamu lihat Mamat ni dia boleh bentang sejadah atas air dan dia semayang atas sejadah tu, maka jangan tertipu daya kamu dengan dia. Kalau kamu lihat Mamat ni dia boleh bentang sejadah di atas angin dan semayang atas sejadah tu, maka jangan kamu tertipu daya dengan dia. Kenapa? Sebab burung dia tak payah apa-apa pun terbang macam ya. Itu juga dengan binatang yang ada kat atas air tu, jalan dekat sepanjang tu. Dia tak ada sekolah apa-apa pun, dia boleh jalan atas air. Maka jangan tertipu dengan dia selama kamu lihat dia itu tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Orang sekarang payah sikit. Wallahu a'lam sahaja dia. Lebih-lebih akhir zaman. Mantap Allah sahaja dia. Sunnah pun dia main-main situ, balik dia. Dia ambil depan sini, tukar sini, dia ambil air. Ada lain dikapur dekat sini. Jadi lepas tu perawi tu sahih semua. Perawi tu sahih. Cuma dalam isi dia ubah-ubah. Jadi kita baca, orang kita tengok, wah sahih. Hadis sahih. Jadi orang yang betul-betul ingat, macam mana boleh jadi macam ni? Dia tahu orang yang hafaz. Kita hafaz. Dia hafaz. Tengok dia tahu dengan. Kita tak ada masa, kita tengok, wah ni sahih. Tengok. Kita tengok. Jadi bila orang yang hafaz, dia tengok, dia tahu dah. Ini ada gangguan elektrik ataupun gangguan bekalan air pada ayat ni. Dia cek. Lepas tu dia compare dengan hadis asal. Dia cari riwayat asal, kitab lain semua dia cek. Nampak ada perubahan. Dari situ, waktu Syafi'i kata kisah sahal hadis bawah mazhabi. Apa makna dia? Lafaz matan tu jangan sampai ada gangguan. Syafi'i boleh detect ni. Sebab dia pakar. Kita kelakar. Aku lain sikit. Ingat? Dia lebih-lebih sebut je sahal juga. Oh, iya lah tu kan. Tapi dia mau pakar. Banyak tu. Wallahu a'lam. Lebih-lebih kalau hadis tu dia sandar kepada Ali bin Abi Thalib, itu majoriti Syiah. Dia campur-campur banyak. Macam timbul hadis apa dia? Nabi Muhammad sebelum mati dia sandar dekat Ali bin Abi Thalib. Bila kita compare semua hadis collection, semua hadis yang Nabi Ali sandar kepada Muhammad ni, rupanya asal hadis tu adalah hadis ketika peperangan di satu peperangan Nabi Muhammad terlampau letih berbaring dekat Ali bin Abi Thalib. Jadi hadis ni asal sebelum tahun 200 Hijrah pada kitab-kitab mereka. Jadi hadis yang Nabi Muhammad sandar ke Ali bin Abi Thalib ni dan yang dibawa oleh Syiah ni lepas kitab 400 Hijrah. Saudara tengok dia main gitu. Jadi orang nak cek tadi kata apa, dia Bukhari tak nak ganggu sangat sebab orang dah hafal banyak. Kita hadis yang orang tak hafal ni macam Mustadrak, macam apa dia panggil Tabaqat Abi Sa'din, macam Majma' Zawaid, itu semua kitab-kitab tu tak. Hadis tak banyak lah, dalam 30,000, 40,000 dalam kitab tu. Waktu dia main gitu. Jadi orang awam tengok gimana? Wallah a'lam sahaja. Ini yang berlaku pada akhir zaman. Qala Mu'alib rahimahullahu ta'ala. Waktu kata apa? Kata Ibn Hajar Asqalani. Ini semua perkara ni tidak sunyi daripada perbuatan Syiah. Mana dia memang hafaz tu. Kita hafaz tu masalah tu. Qala Mu'alib rahimahullahu ta'ala. Seperti berkata ia perempuan itu jahat kelakuan dia Tapi biasanya apalah, biasanya orang dulu dia jemput apa? Dia jemput wakil-wakilnya. Wakil. Makcik mah mai rumah ni ada hal sikit. Apa? Kata anak kita minat ke anak si Dolah tu. Pergi tengok tengok. Dengar. Jadi makcik mah pun pergilah ziarah pergi rumah makcik apa? Pada rumah si Dolah tu. Jalan-jalan dengan dia punya lengang-lengguk mak lima. Semua kan. Sampai beri salam apa semua tu. Jadi hamba mari daripada sini ni dia mari suruh tengok itik dalam rumah dalam reban ni itik masih hidup lagi ke itik tu mana dah kan. Kalau bahasa kampung sekolah sikit nak ambil bunga sikit dah kan. Tu. Macam-macamlah bahasa-bahasa tu. Dia guna bahasa basi tu. Guna dah kan. Lepas tu dengar lagu tu kan Mamak Minah ni pun tu pergi bawa air dah kan.
Cara hantar air, cara letak air, semua dia perhati. Kan? Lepas tu dia balik. Minah dia menak tu janda. Tak tahu. Hak dulu-dulu lah. Sekarang tak tahu ni. Sekarang tengok comel, alhamdulillah. Dia main comel. Dia tengok kata rasa-rasa macam janda. Kan? Dia tengok dia tahu dah. Sekarang tak apa dia sekarang. Kan? Tu. Mana macam tengok siapa macam beranda je kan. Janda tak berani pun beranda. Lepas sekarang tak kenal tu. Tu. Dan bila dia apa? Bila orang tu tengok langkah tu macam saja, kan dia akan pegang Minah. Dia kerja mana dah ni? Lepas tu dia selak kain sikit. Dia tengok dekat betis ada tanda tak? Ada tanda tu kalau orang pandai. Dia tengok betis dia tahu dah ni pernah tidur dengan orang. Atau orang dulu. Sekarang tak lah kau kan. Tu dia bawa pergi pasar malam tu dah apa ingat tengok apa lagi kan. Kau je lah. Dia tak ada. Dia kena check ke. Cara dia cakap pun dia dengar. Cakap dia pecah dah suara dia. Allah alam ni. Tengok pecah tu ada banyak makna tu. Sehingga dia kata suka jerit-jerit, marah-marah adik-adik kan. Pecah suara juga. Oi, orang nak cakap orang. Dia kata, orang kira. Ini besar tok laki dia pecah, dia besar nanti kan. Dia semua dia cek betul suara selalu pecah, selalu tak pecah, semua dia cek kan. Sekarang tak ada dah. Alamak, adik berang. Dia kan bukanlah kita alif kena dan bab memilih jodoh kan. Ada sebut lah. Tiga perempuan yang hidup panggil semua. Wallah alam saya dia. Semua tu dia siasat tu. Allah Akbar. Lebih daripada SB lagi tu. Siasat seko-seko kan. Qala Mu'alib rahimahullahu ta'ala baik. Maka jangan engkau berkahwin dengan dia dan menyebut dia akan nama kejahatan. Sebut putih-putih dia sebut. Tu. Kau tahu tak siapa yang kau nak pinang tu? Kau nak tahu siapa dia? Suara dia khabar wajib. Aku punya orang lain yang dua adam ni kan. Itu masalah dah khitaman. Yang kelimanya bahawa ada seseorang yang masyhur dia dengan nama yang ada padanya kecelaan atau tempat yang harus mengumpat. Seperti A'raj, artinya capek. A'raj di antara perawi Bukhari. Kalau sebut nama lain yang tak kenal. Kalau kena A'raj. Jadi orang panggil si capek. Tapi sahih. Itu harus pada ketika itu. Yang keenam, bahawa ada ia menzahirkan akan kejahatan dia. Nampak sangat dah terang-terang dia benda jahat kan? Maka harus disebutkan kejahatan yang dizahirkannya itu. Harus macam itu. Terang-terang. Si Rona, kau jangan buat main-main. Aku tengok dia main judi depan orang. Dia tengok langsung main judi. Aku tengok dia keluar masuk dalam ekor tu. Keluar masuk tempat nama kuda tu. Jangan. Dia kawan-kawan dia. Orang jahat tu. Ada kan? Hak tu harus. Tapi jangan dah kecoh sampai lain macam pula. Itu kata musannif kita rahimahullahu ta'ala dan ketahui olehmu wallahu subhanahu wa ta'ala. Jaga dah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakkihna fid din waftah lana futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله.